Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hudatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani muslimin. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana keiznan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada petang atau malam yang penuh barakah ini. Dan bagi memberkati kuliah kita, sama-samalah kita buka dengan umur kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya pada seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan imam, hadirin dan hadirat, kekanda adinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa di bawah lindungan Allah taala, insya-Allah. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah taala, mudah-mudahan dalam tahun baru ini sama-samalah kita bertungkus lumus dalam mengimarahkan rumah Allah Ta'ala, dan dalam masa yang sama kita istiqamah dengan melaksanakan sunnah Nabi SAW dan segala amal soleh yang tertentu, tuan-tuan. Dan kita pun sedia maklum bahawa tahun 2023 ni dijangka kehidupan kita akan lagi hebat, tuan-tuan. Lagi payah, lagi susah, tuan-tuan. Bukan susah apa, bukan payah apa. Dengan keadaan isu ekonominya, dengan keadaan kesihatannya, tuan-tuan, maka kita jagalah diri kita dengan baik, insya-Allah. Kalau jaga dengan baik, kita dapat manfaatnya di dunia dan di akhirat. Dan tuan-tuan yang dirahmati, hari ini kita sambung kita punya perkongsian, tuan-tuan, dalam kitab indahnya solat berjemaah, tuan-tuan. Yang terakhir kita kongsikan iaitu dengan cara menggosok gigi dengan sempurna. Ya, ingat kita dah belajar. So gosoklah gigi seperti mana yang kita dah kongsikan, tuan-tuan. Ya, kau tak reti kat gosok gigi, parah nama, tuan-tuan. Ya, tengoklah buku, tuan-tuan. Okey, bukan tak betul kita gosok gigi dulu. Ya, cuma kita tambah baik, tuan-tuan. Ya, gosok gigi pun dia ada punya kelebihan dan keadaan yang tertentu, tuan-tuan. Ya, dan kemudian kita pun tahu yang mana kita kongsikan yang terakhir berkaitan dengan datang ke masjid setelah azan dilaungkan, tuan-tuan. Ya, maknanya bila kita dah dengar azan tu, maka kita datang ke masjid ataupun surau, tuan-tuan. Ya, yang mana perkongsian yang terakhir dikatakan tentang datang ke masjid setelah azan dilaungkan. Seleloknya imam datang ke masjid sejurus sebelum iqamat untuk menunaikan solat. Itu imam. Dia kemudian, tuan-tuan, ini khusus kepada imam yang tinggal di sebelah atau berhampiran masjid. Kalau dia tinggal sebelah dekat dengan masjid, kan kita masjid ada rumah, kan, rumah imam, tuan-tuan. Sebab itulah afdal, siapa rumah yang dekat dengan surau dengan masjid, dialah wajar dilantik sebagai imam, tuan-tuan. Ya, so fikir-fikirlah siapa yang paling doket dengan surau, tuan-tuan. Ya, so jadilah imam. Kadang-kadang kita selalu nak beli rumah doket dengan surau, betul tak? Nak beli rumah doket dengan masjid, tuan-tuan. Tapi lebab surau dengan masjid ni bukan. Yang hari tu saya ada share dekat saya punya Facebook tu lah. Memang menusuk kalbu betul.
Ayat tu kan memang pedih tuan-tuan. Waktu antara dia kata apa? Rindukan Masjidil Haram. Tapi masjid dekat rumah tak datang. Beria kan rindu Masjidil Haram kan. Rumah dekat dengan masjid pun tak datang. Tak payah masuk dia, tolak dah sampai dah. Kan? Betul juga. Rindukan Raudhah ke Masjid Nabawi. Usah rindukan Raudhah. Tapi majlis ilmu dan dokek pun tak berhenti nak hadir tuan-tuan. Raudhah tu memang kita tahu di antara taman-taman syurga, tempat dimakbul. Member ilmu pun taman syurga tuan-tuan. Itu pun pedih tuan-tuan. Yang ketiga, beria suruh orang alim doakan kita. Tapi mak ayah ada, tak nak doakan tuan-tuan. Tak nak minta mak ayah doa. Padahal doa mak ayah lebih makbul tuan-tuan. Okey? So, perkongsian yang balik tadi berkaitan dengan imam yang tinggal di sebelah atau berhampiran dengan masjid, menurut daripada hadis Nabi SAW, daripada Abu Qatadah, daripada bapanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila iqamat untuk salat telah dilaungkan, maka janganlah kamu bangun sehingga kamu melihat aku keluar dari rumahku dan masuk ke dalam masjid tuan-tuan. Ketika itu memanglah baginda SAW menjadi imam tuan-tuan. Tapi susahlah juga kan. Bukanlah susah apa. Kau tunggu imam tunggu kan, tiba imam tak datang pula tuan-tuan. Tak bila pula nak sembahyang kan. Tapi kita dah ada dah. Kita kan dah ada dia punya blum-blum kan. Waktu kita nak sembahyang jemaah ada waktu kan. Selepas berapa minit tuan-tuan kan. Okay? So sesiapa saja boleh dijadikan imam insya-Allah. Dan hari ini kita kongsikan berkaitan berjalan ke masjid dengan penuh ketenangan. Tuan-tuan semak diri masing-masing, datang ke surau ni, hati tenang ke tak tenang? Kalau sakit hati ya kan? Sakit hati kan, tak tenang tuan-tuan. Semak apalah dosa kan. Itu satu. Kan, yang kedua apa masalah kan. Yang ketiga apalah yang dipikirkan tuan. Satu apalah dosa kan. Yang dua apa masalah Yang ketiga apa dipikirkan tuan. So tiga benda ni konolah dilihat kenapalah tak tenang kalau datang ke masjid atau ke surau tuan-tuan. Kalau datang tak tenang tu parahlah nama tuan-tuan. So berhati-hatilah diri masing-masing. Sepatutnya datang rumah Allah hati tenang je, seronok ya tuan-tuan. Nak datang lagi, barulah kita dapat kemanisan iman tu tuan-tuan. Kemanisan iman kita rasa nak datang ya kan. Saya yakin dan percaya tuan-tuan yang selalu datang ke masjid, selalu datang ke surau sembahyang berjemaah mesti akan terasa kalau tak pergi tuan-tuan. Kan mesti akan terasa ya apalah ni tak sedap dah rasa tak pergi kan. Yang tu kalau dah sampai tahap tu dia dah sampai tahap manis dah tuan-tuan. Tapi kalau dah tak sampai tahap tu dia tawar nama tuan-tuan. Tawar dia tu kan. So tawar dia tu kalau dimaniskan tuan-tuan. Bab ni kena manis. Tapi kalau minum air jangan manis sangat tuan-tuan. Takut nanti kena kencing manis. Tu ialah berlaku tuan-tuan. Okey. Tapi kemanisan tu lah tu. Berjalan ke masjid dengan penuh ketenangan. Perkara ini berdasarkan hadis Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikum bis sakinati wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Maksudnya daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW bersabda, apabila kamu mendengar iqamat, maka berjalanlah ke arah solat, yang ini tempatnya. Dengar iqamat, tempatnya tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan kalau boleh iqamat tu kuat pun tak apa. Tak ada masalah pun. Maknanya kan kita azan kuat betul tak? Iqamat kita pun boleh patutnya iqamat juga tuan-tuan. Supaya orang keliling tu dah iqamat dah. Kan? Tapi kalau yang time semayang tu tak kuat, tu tak kisahlah. Tu pula lah. Tapi bab iqamat tu bagi doa tuan-tuan. Tapi kalau time subuh selalunya azan memang berdoa. Sinar bunyi tuan-tuan. Sampai zuhur tak doa langsung tuan-tuan. Sebab apa? Sebab faktor angin lah kan. Pagi-pagi sunyi tuan-tuan.
Ya, alhamdulillah lah negeri kita, negara kita bab azan ni tak ada masalah tuan-tuan. Okey. So kalau kita iqamat tu, kuat sikit supaya didengari oleh orang keliling tuan-tuan. Insya-Allah. Pelan-pelan tuan-tuan. Ya, pelan-pelan. Usaha nak buat orang semua datang di jemaah ni bukan mudah. Tuan-tuan. Bila kalau jadi fardu, tu baru orang datang tuan-tuan. Ya, sebab dia tak fardu. Kan, dia sunat tuan-tuan. Tapi bila dia sunat tu yang ramai ada yang datang, ada yang tak datang tuan-tuan. Tapi itulah di antaranya yang kadang-kadang tuan-tuan, umat Islam kita jadi mundur, umat Islam kita jadi down, jadi jatuh sebab apa? Sebab kita dah tahu dah kefarduan setiap Jumaat kita pergi dengar tuan-tuan. Tapi kita tidak pernah nak manfaatkan apa yang kita dengar dengan khutbah tu tuan-tuan. Kita tak pernah manfaatkan dengan apa yang kita dengar dengan khutbah tuan-tuan. Cuba semak diri masing-masing. Hari ni hari Isnin. Agak-agak Jumaat hari tu khutbah Jumaat apa cerita Ingat ke tak ingat? Itu kadang-kadang kelemahan umat Islam sekarang ini tu. Kalau ingat hari Jumaat itu, ingat tak yang 2 minggu lepas? Apa cerita meragau tak tahu apa benda lah 2 minggu lepas ni kan. Tak ingat kan tuan-tuan? Bayangkanlah tuan-tuan. Kalau 2 minggu lepas dah ingat, yang sebelum tu ingat tak? Padahal setiap minggu diingatkan tuan-tuan. Kalau lah diingatkan tuan-tuan, insya-Allah tak ada masalah. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan Negeri Sembilan dan terselasa Johor pun ada kot. Negeri Sembilan lah. Kita punya khutbah, kamu perasan kan? Kita dah letak di awal bermazhabkan 4 dan juga akidah Abu Hasan Asy'ari, Abdul Mansur Maturidi. Lepas tu bab tasawuf pula Imam Ghazali dengan Imam Junaid Al-Baghdadi tuan-tuan. Kita letak kenapa? Nak bagi orang ingat tuan-tuan. Biar ingat. Daripada dia lupa last sekali dia dah tak tahu dah mazhab akidah siapa. Itu yang dia tak ada mazhab langsung tu. Kan? Bab fiqh mazhab kita apa? Umpet yang mazhab tu. Kalau tidak nanti dia tak ingat. Apalah pak mazhab. Kena buat. Tu yang kita letak di awal tuan-tuan. Sebab itu dalam hukum khutbah pula dia kata apa? Menseru kepada umat Nabi Muhammad untuk bertakwa. Setiap minggu dengar bertakwa tuan-tuan. Akhirnya nama surau dengan masjid ke takwa. Kan? Bertakwa diingatkan tuan-tuan. Sebab tu rukun dalam khutbah Jumaat tu, masya-Allah. Lepas tu pula rukun dalam khutbah Jumaat tu mendoakan umat Islam tuan-tuan. Inilah tu bila dia fikir semua orang mendoakan umat Islam, jadi dia pun dah relax tuan-tuan. Baru tahu dah Allah makbulkan doa tuan-tuan. Kan? Sebab itu tuan-tuan, dalam khutbah tu dia punya rukun bukan semata-mata. Kenapa mesti diletakkan dengan ayat Quran? Bahawa ada dalilnya, sumbernya Al-Quran. Kena pegang baik-baik. Jangan tak pegang Quran dengan baik-baik. Masya-Allah tuan-tuan. Jaga dengan baik, alhamdulillah. Tu kadang-kadang saya nak beritahu, benda ni perlu diperingatkan tuan-tuan. Sebab itulah iqamat tadi saya kata tadi kita dah azan kan? Azan dah kumandang tuan-tuan, maka iqamat kita pun kumandangkan supaya orang tu dah kumandang sembahyang dah. Kadang dia dong azan, lepas tu dia buat tapik kan? Sekali lupa nak sembahyang tuan-tuan. Lupa nak sembahyang. Maghrib ni insya-Allah bila dengar azan orang semangat sikit nak sembahyang tu. Bila asar, asar tu kadang-kadang orang susah sikit tuan-tuan. Bukan susah apa, kadang terlupalah, ya. Lebih-lebih lagi zuhur, lagilah tuan-tuan. Tu waktu-waktu yang kita waktu berehat lah semua tuan-tuan. So kita peringat, kita praktik tuan-tuan. Okey? Maka Nabi SAW kata iqamat, maka jalanlah ke arah solat tempatnya, tetaplah kamu dengan ketenangan. Bila dia dah iqamat tu nak sembahyang tu, biar ketenangan. Jangan pula tergopoh gapah. Tidak tergopoh gapah. Jangan tergopoh gapah pergi masjid. Jangan tergopoh gapah pergi surau. Ya, insya-Allah sampai berjemaah tuan-tuan. So jangan gopoh gapah tuan-tuan. Dan kemudian tuan-tuan, kamu dengan ketenangan tidak tergopoh gapah dan janganlah tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa tuan-tuan. So bila pergi tu berhati-hati. Berhati-hati bila kita menunaikan solat berjemaah tuan-tuan, pergi masjid dan surau.
Kalau memudaratkan, so janganlah. Ya, kalau memudaratkan janganlah datang. Maksud saya memudaratkan ni apa? Tengah hujan lobek kan, ribut poti, risau apa-apa berlaku tuan-tuan. Ya. Ribut poti, lepas tu lobek tuan-tuan, risau apa-apa berlaku. Janganlah kan kita nak berjemaah. Itu pun ada dalam hukum fiqh tuan-tuan. Apabila hujan ribut poti. Cuma kalau hujan biasa ya, boleh datang. Setakat ni semua rumah ada kereta. Ada tak rumah siapa yang tak ada kereta? Siapa yang tak ada kereta? Siapa rumah yang tak ada kereta, tolong beritahu saya. Ya, dia layak untuk minta bantuan tuan-tuan. Ya, layak untuk minta bantuan. Bukanlah kata, majoriti orang kita semua ada kereta, betul tak? InsyaAllah ada kereta. Janganlah nilaikan pula kereta besar ke, kereta kecil ke, kereta mahal ke, kereta murah ke. Janganlah nilaikan pula. Jangan ada kereta, tuan-tuan. Tapi kalau memang betul rumah dia ada kereta sorong dia. Itu dia tuan-tuan. Memang dia susah. Setakat ini. Semua kalau dikatakan insya-Allah lah. So ada kenderaan, bukan tak ada kenderaan tuan-tuan kan. Kita nak kat nak ya tuan-tuan. Ya. Kalau kita nak, alhamdulillah. So bila pergi tu tenang, jangan tergapa-gapa, jangan tergosok-gosok, biar kita tenang. Sebab tu bila kita sampai ke rumah Allah, senang kita bertakbir tu, Allahu Akbar. Kalau tergapa-gapa tu juga dapat pula dia berlari tu cungap sampai roket tompet dah pula disuruh jadi imam, tuan-tuan. Ya, muntahlah kan dia keadaan tuan-tuan. Ya, wallahu a'lam. Mana-mana bahagian yang kamu dapati bersama imam, maka solatlah mengikutinya, dan mana-mana yang terluput daripadamu, maka sempurnakanlah. Maknanya berjemaah tuan-tuan. Ya, berjemaah buatkan tuan-tuan ya. Manusia di sini seseorang yang mendengar iqamat dikendaki berjalan ke masjid dengan tenang. Dia ada dua meaning ni. Satu meaning nak beritahu dah iqamat dah, tak reti nak sembahyang kau. Kan? Tu yang kita boleh buat tu, tak reti nak sembahyang kau. Amillah datang. Yang kedua tu bila dah iqamat tu kita dah tahu nak sembahyang. So relax, tenang tuan ya. Baik insya-Allah. Ya, sama kita. Saya bukan pesan untuk tuan-tuan, untuk diri saya sendiri juga tuan-tuan. Ya, tapi kita tak nafilah. Ada waktu-waktu yang tertentu kita tak dapat nak berjemaah kan. Kita dapat berjemaah dekat rumah Allah, tapi kita berjemaah dekat rumah insya-Allah tuan-tuan. Ya, berjemaah kat rumah pun tak ada masalah. Kau dongai iqamat sampai subuh lah kan. Subuh orang kerja, cara masing-masing kerja. Masa nak bergerak pun tuan-tuan, nak nguruskan macam-macam. Boleh juga subuh berjemaah dekat rumah tuan-tuan. Cuma pada bulan puasa tuan-tuan, berjemaahlah dekat surau dengan masjid tuan-tuan. Bukan saya kata bulan puasa. Maksudnya bulan puasa ni tuan-tuan, kita senang nak berjemaah kan. Sebab kita sahur kuapa lepas tu bongkar dia tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan. Okay. Kemudian dalam iqamah ni tambah pula bagi seorang imam yang menjadi contoh kepada jemaahnya. Dia lebih dituntut untuk melakukannya. Itu yang bukan mudah. Bukan senang jadi imam tuan-tuan. Jadi imam besar tanggungjawab ya. Time maghrib imam main gitar kat kedai mamak. Payah nama kan. Time azan maghrib kan, imam masih lagi main gitar. Tu poning tuan-tuan. Ya. So dalam keadaan demikian dia lebih dituntut untuk melakukannya. Maknanya imam tuan-tuan. Insya-Allah Dan tapi sebenarnya imam yang dari segi kefarduan dekat masjid surau dan tanggungjawab tu sekianlah. Tapi yang laki kat depan saya ni semua imam. Ya, imam pada isteri yang pertama, imam pada isteri yang kedua, imam pada isteri yang ketiga, imam pada isteri yang keempat kan. So semua depan saya ni imam tuan-tuan. Ya, sekarang ni tengah musim cerita kahwin 2, kahwin 3. Ya, kok ada rezeki, ada jodoh, teruskanlah perjuangan. Kalau rasa nak kena baling dengan kuali, ontok-ontok jelah. Ya, so ontok jelah tuan-tuan. Tapi akak yang kat belakang jangan risaulah. Setakat hari ni yang kat depan ni tak berani call saya dah. Ya, tanda dia sayang ke, tanda takut tak tahulah tuan-tuan. Ya, wallahu a'lam tuan-tuan. Ya, tapi saya rasa dia tak takut. Suami itu tak takut nak kahwin. Dia masalah bini tak takut suami. Itu masalah Ya, akhirnya yang salah siapa? Bini dia salah benar ya tuan-tuan.
Ya, wallahu a'lam tuan-tuan. Okey. Dah jodoh orang ya. Tapi jodoh tu kena ingat juga. Jodoh dipaksa ke? Jodoh memaksa ke? Jodoh direlakan? Tu wallahu a'lam lah tuan-tuan. Ya. Tu jodoh masing-masing. Tapi kalau tuan-tuan berhajat, teruskanlah perjuangan tuan-tuan. Tapi jangan ajak saya lah. Ya. Yang berhajat teruskan perjuangan. Wallahu a'lam tuan-tuan. Okey. Kok rasa boleh bagi bini pertama 1,500 sebulan, teruskanlah. Kalau hanya bagi 200,500 ya tak payahlah. Ya, dia ada kiraan-kiraan tertentu kewajaran dia tuan-tuan. Ya, wallahu a'lam. Okey. Dan kemudian tuan-tuan, perkara yang kelima, bila kita nak hadir ke masjid ataupun di surau, membaca doa ketika berjalan ke masjid. Membaca doa ketika berjalan ke masjid, antara doanya adalah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Beliau juga mengatakan bahawa disunatkan kepada seseorang untuk melakukan tambahan pada doa keluar rumah apabila menuju ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa ja'al fi basari nuran wa ja'al min khalfi nuran wa min amami nuran wa ja'al min fawqi nuran wa min tahti nuran. Allahumma a'tini nuran. Kalau dari segi doa dia tu, insya-Allah senang ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Hafal dengan keadaan yang pertama, jadikanlah cahaya di dalam hatiku. Wa fi lisani nuran, daripada hati. Lepas tu bagi lisan, cakap, tuan-tuan. Ya, percakapanku, lidahku. Mana lisan ni cakapan ataupun lidahku, cahaya. Lisani nuran. Ja'al fi sami nuran. Sami dengar. Okey, hati poi ke lidah, poi kepada mulut, kata-kata, poi pada telinga pula. Telinga ni apa? Dengar, tuan-tuan. Wa ja'al fi basari nuran. Kalau kat telinga ni lah, lepas telinga ada apa? Mata. Mata yang kita melihat ini cahaya pandanganku. Maknanya kita doa pada Allah, kita doa nampak yang elok-elok tuan-tuan. Jangan pula nak pergi ke masjid, pergi ke surau, nampak benda yang tak elok. Diteropong benda yang tak elok ada kan. Ya, na'udzubillah min zalik. Nak baik macam mana rumah dengan masjid lalu tepi laut pula tuan-tuan. Yang lain semua jadi duyung masa tu kan. Ya, so doa. Okey. Waj'al fi basari nuran waj'al fi min khalfi nuran. Ya, min khalfi maknanya jadikanlah cahaya di belakangku. Cahaya belakangku. Tu yang kadang-kadang kenapa balik daripada masjid ke surau rasa takut dia sebab tak baca doa. Tu yang dia kata toyol ada kat belakang lah. Ya, pontianak ada kat belakang lah tuan-tuan. Boleh cakap lah kan. Duduk zaman sekarang ni boleh nak cakap macam tu. Tak nampak toyol, tak nampak pontianak kan. Zaman dulu tuan-tuan yang duduk kat kampung estate tu kan macam-macam bunyi betul lah. Ya, nanak ke datang kan. Ya, saya masa kecil-kecil tu paling risau waktu siang. Duduk rumah seorang-seorang. Apa dia masa kecil-kecil tu kalau duduk rumah seorang-seorang? Kalau dengar pintu berketuk, apa kita risau? Risau apa tuan-tuan? Kongkong, bukan kongkong tuan-tuan. Siang hari apa tu? Dulu orang kata hantu apa? Hantu apa? Bukan tu kongkong yang siang hari ni. Orang minyak. Orang minyak tu pergi rumah orang. Hantu apa? Hantu susu kan. Kan dulu kita kecil dulu kecoh kan hantu susu kan. Tak betul ke tak tuan-tuan. Pasal tu awak kecil-kecil. Mak kata kalau pintu berkotak jangan dibuka, nanti hantu susu kan. Zaman tu dia katakan dia bawa budak lah, dia datang rumah nak minta susu, anak dia tak ada susu tuan-tuan. Wallahu alam. Kan risau kan. Tu zaman dulu lah. Sekarang ni bukanlah kita nak kata benda ni tahyul tuan-tuan. Tapi kita tahu ada makhluk lain, makhluk gaib ni ada, betul tak? Syaitan tu ada, iblis tu ada tuan-tuan. Tapi nama iblis, syaitan, hantu gayo tu semua manusia bina kot. Wallahu alam. Tapi dari segi keadaannya kita tak boleh nak kata apalah. Kok benda macam ni halusinasi ataupun dalaman masing-masing dia rasa tuan-tuan. Ya, sebab tu saya tidak ada kritik pada mereka-mereka yang tiba-tiba dia kata dia kena disihirkan, dia nampak benda tertentu. Kita tak boleh nak kata. Kita ni rasa bersyukur tuan-tuan. Kenapa kita rasa tenang hidup kita? Allah tak buka aib kita tuan-tuan. Betul, Allah tak buka aib kita satu.
Yang kedua, kita rasa tenang ya. Allah tak buka kita punya pandangan ni kan. Pandangan yang pelik-pelik kan tuan-tuan. Kau nampak ya kan. Weh, poning. Kan macam ada orang kata dia boleh nampak individu tu apa yang ikut dengan dia kan. Tiba-tiba kita boleh nampak orang tu saka dia macam mana. Saya lalu kat Bayu, dah nampak saka tu lain macam dia tu. Kan bodorau macam tu, betul tak? Kita tak nampak tuan-tuan. Ya, tapi orang yang nampak tu itu kelebihan dia masing-masing lah. Kita rasa bersyukur Allah tak buka kan tuan-tuan. So kita jangan berinding kepala lah tuan-tuan. Tapi doa ni Nabi dah ajar dah. Maknanya kita mengharapkan waj'alni fi fi khalfi nuran wa min amami nuran. Maknanya yang di hadapanku ni pun cahaya. Tuan-tuan, doa hadapanku cahaya. Lepas tu waj'al min fauqi nuran. Waj'alni di atasku ni, fauqi atasku nuran, cahaya. Wa min tahti nuran, bawah aku cahaya. Allah ma'atini nuran, ya Allah berikanlah ku cahaya. So nak hafal lah bahasa Arab mungkin payah nak hafal dulu kan. Sekarang ni doa macam ni bahasa Melayu. Ya Allah, jadi cahaya di dalam hatiku. Cahaya pada lisanku, kata-kataku, mulutku. Jadikanlah cahaya dekat telingaku. Maknanya dengar benda yang elok-elok. Dan bagikanlah cahaya pada pandanganku. Kan? Dan pandangan tu pula, apa yang dipikir pula yang untuk cahaya ni? Belakangku. Apa lagi yang cahaya? Depanku. Apa yang cahaya? Atasku. Apa yang cahaya? Bawahku, tuan-tuan. Lepas tu di akhir ayat tu, Allah ma'atini nuran, tuan-tuan. Maknanya berikanlah aku cahaya, tuan-tuan. Subhanallah. Mana lah tahu kan? Setiap hari baca. Setiap malam baca, tuan-tuan. Manalah tu ada hikmah-hikmah lain dia kan. Orang tengok kita bercahaya kan. Ya, dah tak payah duduk kat mentol lagi dah. Ya, wallahu a'lam. Tapi kita ikut ni atas sunnah Nabi SAW, kita dapatkan cahaya ni. Cahaya ni kalau dalam Islam ni banyaklah cahaya. Cahaya keimanan kita. Bukan sekadar cahaya kita tengok pada lampu ni je, tuan-tuan. Ya, tapi cahaya keimanan kita, ketakwaan kita, tuan-tuan. Bila ada cahaya Allah, ya, mudah sekali urusan, tuan-tuan. Sebab tu saya dah seminggu 2 ni, tuan-tuan, saya suka ceritakan, uraikan. Sebab ada jemaah tanya dengan saya, Ustaz, kenapa rasa macam malas yang nak buat amalan sunat? Amalan wajib dah buat dah, tapi bila balik amalan sunat ke sunnah kan, nak pergi masjid disuruh jadi malas ya, tuan-tuan. Pernah rasa tak? Pernah tak rasa kadang-kadang jadi malas? Pernah tak rasa? Janganlah kata tak ada rasa, Ustaz. Saya rajin sentiasa. Itu poyo nama, tuan-tuan. Mesti ada rasa. Saya sendiri pun ada rasa waktu yang masa malas je. Tuan-tuan, betul. Tapi kalau kita rujuk, kita telek balik, tengok balik, tuan-tuan. Para ulama kata, bila kita ada rasa yang malas, tuan-tuan, dalam buat ibadat, amal soleh, pertama jadi sebab malas dia apa, tuan-tuan? Pertama, ada dosa kita yang tak selesai. Tak minta ampun. So kita kena semak, apa dosa kita? Minta ampun. Istighfar lah banyak. Ada dosa. Kita rasa memang mencuri dah tak baik lagi dah. Merompak tak ada dah. Merogol pun dah tak baik lagi dah. Kan? Tak ada baik benda tu dah. Kan? Yang kadang-kadang kita buat dosa tu apa? Mencagut. Yang ni mencagut kadang-kadang tak boleh nak hilang kan? Tengah tengok bola pun mencagut. Bangang keeper ni kan. Nasib dia sebut bangang. Kalau dia sebut perkataan yang lain macam kan, yang keluar kan, wengong tu okey lagi. Keluar perkataan kemaluan lelaki, kemaluan perempuan, semua dia keluar kan. Itu kadang-kadang tu ada benda dosa kita tu tak selesai. So kita beristighfar, tuan-tuan. Itu yang sebab jadi kita malas. Pertama ada dosa kita yang kita tak selesai. Tak selesai minta ampun. Yang kedua jadi malas ni sebab apa? Dosa semua dah mungkin selesai dah minta ampun. Dah dapat dah keampunannya. Tapi ada terlintih nak buat balik. Ada terniat nak buat balik. Itu yang kadang-kadang tu kan. Kita ada terlintas nak buat balik. Contohlah kan. Jangan marah saya. Orang yang dah usaha berhenti sokok. Tapi dia terasa, aku nak sokok, jumpa kawan aku sokok. Tu kan. Dah berhenti dah. Tapi bila jumpa kawan. Ataupun lah kan, zaman hujan dulu memang kaki ngurat. Semua perempuan di ngurat ni.
Kan? Dah kahwin, dah tak nak urat dah. Tak ada bikin urat dah. Tiba teringat pula kalau urat balik jendor ni, okey gak ni. Kan? Wanda tu lah. Tiba dah taubat dah, dah elok dah. Kan? Saya akan sebut contoh ni sebab apa? Kerana ada kenakalan ni biasa, betul tak? Kenakalan ni biasa. Jadi ada niat nak break. Itu yang kadang-kadang jadi malih, tuan-tuan. Ya. Yang ni sama-sama lah kita jaga. Kalau satu, dua ni okey. Kadang-kadang jadi malih ni sebab apa? Yang ketiga ni. Ini paling takut. Na'udzubillah min zalik. Ujub. Makna macam ujub ni, rasa dia dah betul-betul bertaubat, dah betul hebat, best tuan-tuan. Akhirnya semua orang salah. Dia seorang yang betul tuan-tuan. Ni yang paling takut tuan-tuan. Yang bab ujub ni pun diri saya pun saya takut tuan-tuan. Dia ujub ni tuan-tuan. Kadang dia boleh jadi timbul. Satu, bila dah berkuasa. Yang kedua jadi ujub ni sebab apa? Bila dah berharta. Berkuasa, berharta. Ketiga, berpengaruh. Tiga ni kalau ada, betul lah kalau tak berpengaruh pun tak apa tuan-tuan. Orang tak kena pun tak apa tuan-tuan. Yang penting biar Allah kena tuan-tuan. Kita tengoklah beberapa orang alim kan. Ulama-ulama kita, orang tak kena pun. Tapi orang tahu dia tak apa. Jadi kita takut ujub ni. Kalau ada ujub dalam diri tu, na'udzubillah min zalik. Dan saya bagi ketegasan dan pemakluman ni bukan untuk tuan-tuan, untuk diri saya sendiri juga. Kau lah manalah tahu kan, saya jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan saya tengok ustaz dah ujub dah ni kan. Ustaz buat tu kan. Hantar mesej, ustaz, how are you? Kona tak den kan. Manalah tahu kan. Risau tuan-tuan. Tapi jauh dari langit lah kan. Lagi ke bumi nak jadi individu tersebut. Bagi benda individu tersebut, mereka yang layak saja. Allah Ta'ala takdirkan, mereka layak tuan-tuan. Itu ialah kita ni hanya layak tukang isi minyak kereta tuan-tuan. Itu yang kita layak. So maknanya ujub. Hati-hati tuan-tuan. Jangan kita sampai peringkat ujub. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Okey. So kita doa kepada Allah Ta'ala, semoga ada cahaya. Maknanya tadi tuan-tuan, kita tak hafal lagi dalam bahasa Arab kan. Cuba pelan-pelan tuan-tuan pergi surau, pergi masjid kan, dalam perjalanan kan. Dong azan Allah bang, jemaah. Kan, jemaah kat surau. Kan. Kalau ada suami tak nak pergi, hari pertama dia tak nak pergi tak apa, hari kedua tak nak pergi tak apa, hari ketiga tak nak pergi tak apa, hari keempat tak nak pergi tak apa, hari kelima tak nak pergi tak apa. Yang penting jangan malih mengajak. Tu lah. Mungkin bukan hari yang ke-800 dia pergi. Kan? Jangan meninggal. Hari yang ke-801 dia datang. Tak mustahil. Yang penting beritahu. Yang penting ajak. Macam kita lah ada grup WhatsApp kan. Grup WhatsApp kan. Saya punya grup WhatsApp, ada grup WhatsApp club lah, ada grup WhatsApp tim bola lah. Lepas tu semua dia kata off, maghrib, solat dulu. Jangan nak berbuka. Kadang-kadang bila dalam grup WhatsApp kan memang dia tuan-tuan kan. Jadi dia stop dulu maghrib sampai isyak. Alhamdulillah. Yang tak tahan habis yang isyak, start balik. Itu tak tahan tak bila dia sembahyang tu. Kan? Tapi maksudnya jagalah. Diperingatkan tuan-tuan. So benda ni kita peringat, kita doa. Jadi sebenarnya nak beritahu walaupun kita tidak hafal dalam bahasa Arab, kita ingat dalam diri kita, kita dah dapat cahaya. Cahaya pada hatiku ini daripada kata-katanya, daripada pendengaran, daripada pandangan tuan-tuan, berada di belakang, di hadapan kita, atas kita, bawah kita. Allah Ta'ala berikanlah cahaya kepada kita tuan-tuan. Dan kalau kita laksanakan, itu sunnah Nabi SAW. Susah ke kalau doa dalam bahasa Melayu tu? Tak susah kan? Saya rasa rumah songkai tuan-tuan. So tadi yang berbalik tadi, istighfar tu, tadi ada yang istighfar banyak balik daripada surau tu nanti, istighfar kan. Sambil naik motor dengan pasangan masing-masing. Naik motor dengan pasangan masing-masing, jangan naik motor dengan pasangan orang. Masalah nama tumpang tak boleh tu. Okay, naik motor dengan pasangan masing-masing, sambil tu istighfar, astagfirullahaladzim. Ini macam ni hujan ni kan. Lepas isyak kan dah tak balik dulu kan, buat zikir kat sini tu kan, buat tahlil lama sikit kan, sampailah hujan turun lah, hujan berhenti tuan-tuan.
Ya, doa kepada Allah Taala. Okey. Kemudian Imam An-Nawawi turut meriwayatkan sebuah hadis daripada Bilal radhiyallahu anhu yang bermaksud apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menunaikan solat. Ini doa yang lain pula. Baginda membaca bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma bihaqqis sa'ilin 'alaika wa bihaqqi mahraji haza fa in lam akhrujhu asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu ittigha'a mardatik wattiqa'a sakhatik as'aluka an tu'izani minan nari wa an tudkhilanil jannah. Ya. Maksudnya dengan nama Allah aku beriman kepada Allah. Aku menyerahkan segala urusan kepada Allah, tiada upaya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah, ya. So mungkin kalau kita tak hafal doa ni, kan? Panjang ke apa kan? Doa ada apa yang kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Lepas tu Allahumma barik lana fiha, berkatkanlah dalam segala urusan, ya. Lepas tu mudahkan perjalanan Rabbi yassir wala tu'as. Terima kasih tuan-tuan. Lepas tu kita ikut mana yang kita mampu untuk berdoa. Dan tak salah pergi rumah Allah, kita berdoa dalam perjalanan tuan-tuan. Ya, jangan malas-malas berdoa. Ya, sambil itu pun boleh berdoa kan. Ya Allah, panjang umurku, panjang umur pasanganku kan, panjang umur keluargaku, sihatkan badan semua tuan-tuan kan. Ya, semua Allah Taala bagi kesihatan yang baik insya-Allah. Okey. Macam saya 2 minggu lepas kono ujian sikit kan. Nasib baiklah dalam perjalanan tu sampai doa semua kan. Kalau tak sampai doa, tak tahulah, wallahu alam. Kami yakinlah sebabkan doa itu Allah lindungi kat tuan-tuan, ya. Kalau tidak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuan-tuan, ya. Tapi itu sebagai satu pengalaman lah. Teruk tu tak adalah teruk tuan-tuan. Orang rumah saya boleh terkorak sampai ke saya lah bila dia bergalun tu tuan-tuan. Ya, saya biasa bersyukur Allah Ta'ala terbitkan saya satu keluarga menjerit Allahu Akbar yang pertama. Yang kedua, Allah akan bukakan hati saya bila saya tempat tahu orang kata kalau kena langgar, aku kena aksiden ke apa tuan-tuan, kontrol kereta jangan tekan brake terus. Jadi saya kontrol kereta, saya pegang brake pelan-pelan je tuan-tuan. Alhamdulillah. Orang yang tengok keadaan kereta saya tu, dia kata masih sehat dan selamat, dia kata. Ya, tapi apa-apa pun alhamdulillah. Lepas tu jumpa Cina yang langgar tu, dia sebut apa? Syukur ya Allah selamatkan. Alhamdulillah tuan-tuan. Dia Cina, dia kata syukur ya Allah selamatkan. Saya pun kata kat nyonya tu, semoga kau pun selamat dalam dunia akhirat. Itulah. Kan mungkin ada hikmah kan. Nombor telefon dah ada. Nasib baik nyonya. Kalau amoy tak tahulah. Kan. Wallahu tuan-tuan. Okey, tapi tu takdir Allah Taala. Kita kena redha lah. Ya, Allah Taala bagi kita keadaan yang lebih baik, insya-Allah tuan-tuan. Semuanya ada hikmahnya tuan-tuan, ya. Jangan dirisaukan keadaan tersebut. Ya, semua tu ada keadaan yang baik. Allah Taala nak beri yang izin-izin yang tertentu, kita bertawakal kepada Allah Taala. Okey? Dan kemudian demi kedudukan orang yang sentiasa memohon kepadamu dan kedudukan keluarnya aku kepadamu ini. Sungguhnya aku tidak keluar kerana angkuh, tidak kerana sombong. Maknanya kita keluar ni pun bukan angkuh, bukan sombong tuan-tuan, ya. Bukan riak, bukan kita ada sum'ah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dan bukan kerana sombong, tidak kerana riak menunjuk-nunjuk dan tidak kerana sum'ah mencari nama. Bukan kita pergi keluar ni bukan cari nama tuan-tuan. Aku keluar semata-mata mencari keredaanmu. Kharajtu bittigha mardatik. Mardatik maknanya dapatkan keredaan Allah Taala. InsyaAllah tuan-tuan. Dan kemudian dan bimbang akan kemurkaanmu. Kita risau kemurkaan Allah Ta'ala kepada kita tuan-tuan. Kita tak nak. Kita harapkan Allah sayang kat kita. Ya? Dan semestinya Allah memang menyayangi seluruh hamba-Nya. Khususnya hamba Dia yang betul-betul beribadat dan bertawakal kepada Dia tuan-tuan. Tu ialah kita boleh buat. Ya? Umur kita ni yang berapa? Dah azan dah. Masya Allah. Ya? Baru sebut tadi tu, dia bunyi-bunyi lah kan. Ya? Dan tuan-tuan, mencari keredaanmu dan bimbangkan kemurkaanmu. Aku memohon kepadamu untuk memeliharaku daripada api neraka dan untuk memasukkanku ke dalam syurga. Itu kita berdoa pada Allah Ta'ala. As'aluka an tu'izani minan nar
wa an tudkhilanil jannah. Jauh kan, elakkan daripada neraka dan ditempatkan ke dalam syurga, tuan-tuan. So, hari ni apa yang kita kongsikan, tuan-tuan? Dua perkara yang kita kongsikan, iaitu yang pertamanya berkaitan dengan berjalan ke masjid dengan penuh ketenangan. Jangan stres, jangan tergopoh-gopoh, buatlah dengan keadaan yang lebih elok. Dan kemudian yang keduanya, tuan-tuan, membaca doa ketika kita dalam perjalanan keluar daripada rumah nak pergi ke masjid. Yang paling pentingnya kita doa cahaya kepada seluruh ada pada tubuh badan kita ni, tuan-tuan. Dan kita doa pada Allah Ta'ala tadi, yang terakhir tadi, jauhkan daripada azab api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala, insya-Allah. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya rasa sekadar itu saja untuk hari ini. Saya sebab ada kojo lepas ini, tuan-tuan. Tak ke mana pun kojo kat Kelana Resort ya, tuan-tuan. Ya, alhamdulillah izin Allah Ta'ala. So kita sekadar itu saja perkongsian kita. Mohon maaf salah silap, yang baik daripada Allah, kelemahan dan kurang kelemahan saya, dan saya akan cuba perbaiki menjadi lebih baik. Sebelum diakhiri, ada apa-apa pertanyaan? Ini saya. Dalam perjalanan satunya, okey. Okey. Dia beza hormat waktu dengan semayang fardu. Okey, dalam perjalanan bila kita semayang fardu, maka dia dikira sebagai semayang fardu. Dia tidak ada cerita hormat waktu. Hormat waktu ini adalah keadaan yang mana kita dalam maslahah nak menunaikan solat. Contoh, kita dalam flight. Kita dalam flight. Kita kena hormat waktu sebab kita tidak tahu, mungkin kita tidak tahu kiblatnya di mana. Nak melengkapi dari segi syarat solat tu. Tapi sekarang ni kalau kita naik flight kita, insya-Allah pilot akan beritahu sekarang ini kapal terbang berada menghadap kiblat. So di situ kita dikira sebagai, ada kaul yang dikira sebagai menghormati waktu. Sekiranya menghormati waktu, maka akan berlaku qada solat tersebut. Maknanya kena buat solat tu baliklah. Tapi ada kaul yang kata dah dikira sebagai solat fardu seperti biasa. Itulah yang timbul, ada orang kata dalam istilah jalan jam, semayang dalam kereta ke apa, tuan-tuan. Itu perbahasan yang kita ada berlakunya permasalahan. Maka kita semayang ketika itu menghormati waktu, tuan-tuan. Tapi kita ni mana nak biasa semayang dengan menghormati waktu sebegitu. Kita dah selesa waktu dah semayang, semayanglah buat. Tak ada nak menghormati waktu. So janganlah kita ambil mudah perkara demikian. Maknanya kalau kita boleh berusaha untuk solat dengan lebih fardu yang sempurna, maka itu lebih baik, tuan-tuan. Okey? Tetapi yang susah kita nak atasinya ketika kita di dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang memanglah, sebab tu kita kena tanya dekat pilot. Dia bukan tanya pada pilot kat depan, macam mana kita nak ke depan kan. Tapi majoriti kita kena tahulah dia betul. Perkara yang pertama, kiblat tu macam mana? Kiblat tu macam mana? Perkara yang kedua, ketika itu kita tak boleh nak elak sebab memang kita dah semayang waktu itu, sebab kita dah dalam perjalanan yang panjang, tuan-tuan. Okey? Tapi kalau kita rasa macam tak selesa, macam tak puas dia, so kita qada lah semayang tu selepas kita dah sampai. Sebab ada kaul yang kata diterima kerana waktu itu adalah waktunya semayang dan dia rasa dia sempurna dari segi syarat dia dalam bab solat. Okey? Jadi kalau macam saya, tuan-tuan, setakat hari ini kalau saya pergi ke negara-negara luar yang jauh ke apa, tuan-tuan, saya memang kalau boleh dapat waktu tu, saya lagi selesa.
Maksudnya apa? Dapatkan flight yang boleh lepas daripada solat subuh. Sebab yang solat lain kita boleh jamak. Sampai tempat destinasi itu kita dah boleh jamak dah tuan-tuan. Okey, tapi kita tengoklah flight-flight yang tertentu tuan-tuan. Lepas tu kadang-kadang saya lebih selesa pergi naik flight waktu malam. Yang macam contoh kita dah sembahyang isyak ke ataupun kita lepas maghrib. Kita dah bergerak kan. Saya suka waktu flightnya tu. Kalau kita dapat usaha untuk flightnya tu, okeylah. Contoh kan. Kita gerak lepas isyak. Maghrib isyak kita dah sembahyang dah dekat tu jamak kan. Lepas tu isyak tu kita flight 8 jam. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Sampai kat destinasi tu insya-Allah memang waktu belum subuh lagi. Sebab apa dia belum subuh lagi? Sebab dia 5 jam sebelum kita. Lambat. Jadi kalau kita dapat waktu yang demikian, selesa lah. Sebab kita tak perlu pening, tak perlu fikir tu. Tapi kalau kita kalau belajar, boleh juga dikira sebagai sembahyang menghormati waktu dan dikira sebagai juga solat. Dan ada yang segelintir di perasaan masing-masing lah. Keselesaan masing-masing. Tapi saya lebih selesa, saya akan cari flight yang macam tadi saya sebut lah, supaya mudah perjalanan dan pergerakan. Kalau nak gerak tu kan, contohnya lepas Zuhur, kita dah sembahyang jamak dah Zuhur dengan Asar. So kita sampai tempat tu lagi 8 jam, 9 jam, memang confirm sampai malam. Dah boleh jamak kat situ. Saya memang macam tu, saya suka flight saya. Takat ini bila saya bermusafir di negara luar, alhamdulillah dapatlah flight yang demikian. Okey? Tapi dalam Malaysia ni tak risaulah. Ya, ngado lah dah sampai kat destinasi tu insya-Allah kan. Flight kat Malaysia ni paling jauh pun 3 jam kot. Saya rasa pun tak sampai 3 jam. Semua 2 jam lebih lah. Yang paling lama 2 jam lebih. Kan? Tu 2 jam paling lama. Pergi Sabah pun 2 jam ya, sejam lebih. Kan? Sejam 45 minit kan. Tak lama. So kalau kita tengok lebih-lebih lagi dalam darat Malaysia ni lagi tak perlu risau tuan-tuan. Kat mana-mana boleh sembahyang. Janganlah bagi alasan keluar je RNR ada tempat sembahyang. Kalau RNR tempat sembahyang, tak perlu risau dah tuan-tuan. Nak tak nak ya tuan-tuan. Okey? Okey. Jadi soalan tu diharap dapat menjawablah. Ada lain? Tak ada Alhamdulillah. Kalau tak ada, sekadar tu saja akhir kalam saya. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, tingkatkan ma'ruf, tinggalkan mungkar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akhir dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam.